Adakah memfitnah, percayakan fitnah dan menyebarkan fitnah juga termasuk dalam kategori hadis? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد من فلقت الأنوار إلا بذاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang budiman, anda kini sedang menonton rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah bersama saya Jalal Zaiki. Dalam program ini kita nak membincangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Ramadan dan bagaimana cara untuk kita meningkatkan amalan kita yang bertepatan dengan sunnah. Dan hari ini kita dengan tajuk Ramadan tapi harta masih haram. Alhamdulillah anda semua saya ucapkan tahniah kerana terpilih untuk bersama-sama dalam program ini. Untuk kita bersama-sama meningkatkan ilmu kita dan juga dengan ilmu yang ada kita nak menambahkan amalan kita. Dan sebelum saya perkenalkan siapakah ilmuwan kita pada hari ini yang akan membedah hadis bersama kita, saya ingin menyeru kepada anda semua untuk bersama-sama kongsikan program ini supaya lebih ramai orang mendapat manfaat. Jangan kedekut sebab tak perlu bayar. Okey, percuma sahaja. Dan kenalkan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Mustafar Muhammad Suki, iaitu penasihat syariah Koperasi Pelaburan Kaki Tangan Bank Muamalat Malaysia Koputra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu diperkenalkan lagi sebenarnya Ustaz Mus ni. Ustaz, hari ini kita akan bincangkan hadis memang berkaitan dengan Ramadan tetapi dengan tajuk yang agak spesifik iaitu harta yang haram. Macam mana kita hari ini Ramadan puasa tapi masih lagi makan harta haram. Dan hadis yang akan dibacakan oleh saya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Agak panjang hari ini hadis yang maksudnya orang yang muflis dalam kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, puasa dan zakat, namun dia juga datang dengan dosa mencela orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu dan memukul orang ini. Satu hadis yang agak berat sebenarnya hari ini. Kemudian lalu diberikan kepada orang ini sebahagian daripada pahala kebaikannya dan diberikan kepada orang itu pula sebahagian pahalanya. Hinggalah habis pahalanya namun belum lagi terbayar dosa-dosa yang tertanggung atasnya. Lalu diambil dosa-dosa mereka tadi dan dilemparkan ke atasnya. Kemudian dia dihumban ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim nombor 2581. Okey, hari ini hadis ini macam saya cakap tadi agak berat tetapi InsyaAllah dengan kehadiran Ustaz Mus akan mempermudahkan diskusi kita pada hari ini supaya kita senang untuk faham hadis ini dan juga kita boleh ambil iktibar daripada hadis. Mungkin sebagai pengenalan, Ustaz boleh memberikan sedikit sepatah dua kata tentang hadis ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan Ustaz Jalal. Alhamdulillah qari kita dan kemudian penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebenarnya kita kena tengok pada diri kita dan terutama sebelum kita masuk Ramadan ni sudah tentu orang berlumba-lumba nak buat kebaikan. Solat sudah tentu, puasa lagilah, kemudian baca Quran dan sebagainya, sedekah, zakat. Jadi semua ini kita nak kena tengok balik bahawa sebenarnya kita bimbang. Takut perkara ini kita ada part ataupun bahagian kita terlepas pandang dan akhirnya menjadikan nilai pahala tu tak ada nilai ataupun kosong akaun kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab tu bila sebut tentang hadis ni, hadis orang muflis dekat akhirat, dan kalau tengok sebenarnya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, Nabi tanya siapa orang paling muflis ni? Kemudian sahabat ni jawab standard dia, standard muflis dekat dunia.
Kan maksudnya orang muflis ni tak ada dirham, tak ada dinar dan sebagainya. Tak ada pitih. Tak ada pitih lah kan. Jadi kalau ikut standard AKPK ataupun Jabatan Insolvensi tu memang muflis lah. Tapi sebenarnya ramai orang muflis dekat Malaysia ni. Kalau tahun 2019 saja lebih kurang dalam 84,000 dan 56% daripadanya adalah orang Islam. Jadi kita yang itu pun kita ambil berat lah. Tapi sebenarnya yang kita paling nak ambil berat sekali ialah berkaitan dengan muflis akhirat. Kalau kita tengok dalam bentuk dunia ni dia adalah pahala, tetapi dalam akhirat itu dia adalah bentuk dunia adalah harta, tetapi dalam bentuk akhirat itu dia adalah pahala. Dan pahala tu kita bimbang, kita banyak pahala tu, solat, puasa, zakat, tetapi daripada sudut akhirnya kita bagi pada orang lain. Kita ada duit 10 juta contohnya kan. Jadi ataupun 10,000 kan. 10,000 tu dengan tak ada apa-apa kita bagi pada orang lain. Dan bagi tu bukan atas sebab apa? Sebab kita ni adalah salah seorang daripada mereka yang mana termasuk dalam golongan muflis dekat akhirat seperti mana yang kita sebutkan di awal tadi. Ya. Itulah dia satu pengenalan Ustaz tentang apa yang bakal kita bincangkan tentang hadis ini, iaitu satu perkataannya ialah muflis akhirat. Dan kalau kita lihat dalam hadis ni Ustaz, perkara-perkara yang membuatkan pahala kita ataupun harta kita di akhirat itu hilang ialah benda-benda yang berkaitan dengan hubungan kita sama manusia. Mungkin Ustaz boleh jelaskan tentang apakah hubungan sama manusia yang dijelaskan dalam ni Ustaz? Baik. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, satu ulama hadis yang sangat hebat, ulama hadis yang sangat besar, beliau menyatakan bahawa jikalau aku ada 70 dosa, iaitulah dosa itu ialah terus direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah lebih baik daripada aku mempunyai satu dosa yang mana dosa itu melibatkan sesama manusia. Sebab apa? Kerana dosa sama manusia ni dia tak cukup baca Quran 30 juzuk sebab nak minta ampun kat Allah, tak cukup sejadah dari sampai lekuk-lekuk kan, hitam dan sebagainya kerana nak bertaubat kepada Allah. Tapi dia tak pulangkan harta, tapi dia tak pulangkan hak yang dia zalimi. Kemudian dia tidak memohon kemaafan. Contoh kalau dia kata fitnah tadi, contohnya kalau kata burukkan nama orang, tuduh itu ini dan sebagainya, maka yang itu memberi kesan daripada sudut akhirat yang mana akan mengikis sehingga licin pahala dia ketika mana dia berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas sebab dosa sesama manusia. Sebab tu Imam An-Nawawi rahimahullah dia sangat titik beratkan tentang dosa sesama manusia dan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa sesama manusia ni dia ada 4 syarat nak taubat. Sekejap lagi kita bincang insya-Allah. Ya. Dan sekarang ni zaman teknologi Ustaz memang mudah sangat untuk kita orang kata mengabaikan hubungan sama manusia ni. Dengan klik-klik dengan keyboard, sekarang kita banyak keyboard warrior Ustaz kan. Betul. Dan rugilah bila kita buat pahala banyak-banyak tapi sama manusia kita tak dapat nak jaga Ustaz kan. Dan lepas ni kita nak bincang macam mana Ustaz kita cara-cara untuk kita menahan diri kita daripada membuat benda-benda yang tak ni. Lagi-lagi di bulan Ramadan ni Ustaz, mungkin Ustaz ada tips sedikit lah macam mana kita nak menahan diri kita daripada terjebak dengan memburukkan hubungan kita. Baik. Pertama sekali kita tengok dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, iaitulah berkenaan dengan hadis man lam yada' qaula dzur, siapa yang mana tak meninggalkan perkataan yang kotor, yang keji, termasuklah mengumpat, menipu, menzalimi dan sebagainya kan. Dia berlaku di mana-mana tempat. Bazar Ramadan pun berlaku juga. Kan mungkin tipu barang dia jual, mungkin dah basi apa semua kan. Berlaku juga dekat Facebook dan sebagainya. Jadi kata Nabi SAW, dia berkata-kata yang keji dan kemudian mungkin dia buat perbuatan keji tu. Dan kemudian apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat pada dia meninggalkan makan dan minum, yakni puasa, maksudnya tak ada pahala puasa. Jadi menunjukkan dekat situ kita kena tahu tentang hadis Nabi SAW yang mana kita tak jaga mulut, perbuatan kita ni boleh menghilangkan pahala. Dan itu muflis awal lagi. Kalau kat akhirat tu muflis dia lambat sikit tempoh dia. Yang tu awal-awal lagi nak muflis. Jadi yang tu yang kita bimbang, kita tahu tentang larangan, tahu tentang apa yang Nabi perintahkan, maka itu insya-Allah menjadi motivasi kepada kita. Dan yang kedua, kita kena ingat juga bahawa setiap apa yang berlaku ni, sebab tu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan sebut oleh Imam Nawawi dan juga ulama-ulama yang lain seperti mana Al-Bahuti dan sebagainya, dia sebenarnya puasa ni ataupun kita kata pahalanya dia boleh jadi berganda dengan sebab dua keadaan. Maksudnya pahala boleh berganda, dosa juga boleh berganda. Pertama dengan sebab masa. Masa tu kalau bulan Ramadan, masa tu dalam bulan yang Allah berkati, tiba-tiba ada orang buat dosa, mengumpat apa semua,
pahalanya bukan 10 ataupun sekian-sekian kalau dia berhenti, tapi dia akan diberikan pahala kerana tahan lidah dia. Tapi bila mana dia buat kejahatan ataupun dia mengumpat dan sebagainya, maka waktu tu dilipat gandakan pula. Dia punya dosa dia. Baik, itu satu. Yang kedua, kerana tempat. Kalau dekat Mekah, orang mencuri, dia tak sama dosa mencuri kat Malaysia. Contohnya kan. Jadi dosa mencuri kat Mekah tu lebih besar, apatah lagi di hadapan Kaabah. Kan ada orang menipu, ada orang macam-macam lagi. Jadi kita kata ini antara perkara yang menjadi motivasi pada kita, jangan lipat gandakan dosa. Ya. Itulah kadar pengenalan sebenarnya. Hari ini kita nak fokuskan kepada harta haram. Tapi mula-mula ni saya rasa patut untuk kita sebut dahulu tentang hubungan sama manusia ni perlu dijaga, kerana dalam hadis ni disebut disenaraikan apa benda yang akan menyebabkan dosa kita hilang, yang menyebabkan kita menzalimi orang lain. Dan selepas ini kita akan bincangkan dengan lebih terperinci bagaimana yang dimaksudkan dengan makan harta haram itu, dan ialah macam apa maksudnya dan bagaimana untuk kita mengelakkan. Kembali lagi kita selepas ini dalam Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam program Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita dah pun bercakap tentang pengenalan kepada hadis yang panjang lebar yang kita dah sebutkan dan kita dah bacakan tadi. Dan lepas ni kita nak bincang pula bagaimana yang dimaksudkan dengan makan harta haram. Dan yang pertama sekali saya nak tanya Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan harta haram? Dan mungkin hanya selalu kita dengar makan harta anak yatim. Tapi makan harta anak yatim tu pula yang macam mana? Silakan Ustaz. Baik, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang bermaksud, wahai orang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, iaitu yang haram. Melainkan kamu melakukannya dengan cara perniagaan yang dibenarkan dan juga saling reda meredai antara satu sama lain. Jangan kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah amat mengasihi kamu. Baik, ayat ini Allah sebut hanya satu perkataan, batil. Maka ditafsirkan oleh para ulama, Imam Qurtubi, Imam Syafi'i dan sebagainya. Maksudnya, mana-mana harta yang mana kita dapati dengan sekurang-kurangnya 6 cara yang tak dibenarkan. Pertama sekali melalui riba. Yang kedua melalui judi, yang ketiga melalui penipuan, yang keempat melalui kezaliman, yang kelima melalui rasuah, dan yang keenam ialah melalui ihtikar ataupun monopoli. Jadi tak sempatlah nak bincang tu, boleh semak lah tu kan. Jadi 6 ni kata Imam Syafi'i, dia boleh menjadikan ia sebagai harta yang batil. Cara mendapatkannya, cara kita perolehi, boleh kata debit macam mana, nak keluar kredit macam mana. Jadi semua itu adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan kalau terlibat dengan 6 perkara tadi. Jadi boleh kita katakan bahawa kita kena check balik lah. Contohnya, kita tengok hari ni orang pergi surau masjid bawa motor kereta. Pakai insurans lagi ke pakai takaful? Kalau pakai insurans, 4 kali Majlis Fatwa Kebangsaan bersidang. 1979, 2008, 2009, 2011. Semua menyatakan bahawa insurans konvensional adalah haram. Adapun dia punya yang halalnya adalah takaful.
Kemudian tengok pula pada pelaburan yang kita dapat, main forex trading ke, pakai otak FX ke, contohlah. Contoh kan. Ataupun kita kata pelaburan-pelaburan yang diharamkan, maka semua itu ada unsur-unsur riba, apatah lagi guna kad kredit, perumahan, pinjaman masih konvensional, maka kita takut kerana itu adalah dosa yang paling besar dalam bab muamalat, iaitulah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum cerita lagi tentang judi dalam pertandingan, judi dalam cabutan bertuah, judi dalam hadiah dan macam-macam lagi. Judi ni kita ingat bukan kad genting ya, bukan sport toto kan. Jadi judi ni yang depan mata kita boleh jadi judi. Contoh, bila mana dibincangkan oleh Fatwa Wilayah 2019 berkenaan dengan mesin claw. Mesin claw ni maksudnya yang ditangkap tu kan. Jadi masuk RM1 tu dia berjalan, rupanya judi. Rupanya judi. Tapi anak-anak kita masih main lagi tu. Jadi kita kata ini antara perkara yang kita perlu cakna dan kena faham, dan aspek muamalat itu terlalu luas dan dia akan memberi kesan kepada kita, itu yang paling kita bimbang. Jadi itu 6 perkara, elemen perkara yang haram yang kita perlu elakkan. Baik, sebenarnya dan sekarang ni zaman teknologi juga, Ustaz tadi kita cakap zaman teknologi ni senang untuk kita fitnah, senang untuk kita jadi keyboard warrior. Tapi dalam bab judi ni pun sebenarnya dalam permainan telefon bimbit apa semua pun dah banyak sangat perjudian yang wujud tanpa kita sedar, dan anak-anak kita main pula dengan benda itu, Ustaz. Sekarang ni kita nak bincangkan pula apa kesan harta haram yang kita makan itu terhadap puasa kita, terhadap bulan Ramadan ni, Ustaz. Silakan. Baik, ini antara kita punya tunjang topik utama yang kita nak sebutkan ini. Baik, yang pertama sekali, apa kesan pada puasa? Kan tadi dalam hadis sebut zakat, dia datang pahala berzakat, puasa, solat dan sebagainya. Solat termasuklah solat tarawih, kan? Termasuklah solat tahajud. Maka apa dia? Yang pertama sekali kita sebut bahawa ibadah itu, khususnya zakat ataupun infak, wakaf, sedekah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menggunakan duit yang tadi, yang haram itu. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ka'ab bin Ujrah, dalam riwayat Imam Ibn Khuzaimah dan selainnya, hadis sahih, Nabi SAW menyatakan, wa man jama'a malan haraman fayatasaddaqa min. Siapa yang mana menghimpunkan daripada harta yang haram, maksudnya dia tak ambil tahu halal haram, yang penting dia nak sedekah sebab bulan Ramadan kan. Jadi waktu tu kata Nabi SAW, walam yakun syai'un fihi ajr. Dia takkan dapat setitik pun pahala daripadanya, wa kana isru alaih, bahkan dosa pula akan ditimpa kepadanya. Kerana tak ambil cakna, tak ambil tahu dan suka-suka hati je. Baik, itu yang pertama. Maksudnya solat, sedekah, wakaf, infak kita tak diterima. Tertolak. Yang kedua, doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah sebut tengah-tengah ayat puasa tu, suruh kita doa banyak-banyak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kan bila hamba-Ku berdoa minta pada aku, katakan sungguh aku dekat. Kita banyak doa sebelum buka puasa, waktu sahur. Tapi malamnya kalau kita masih terlibat dengan perkara yang haram, doa kita terhijab dan Allah tidak makbulkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, kata Nabi SAW, ada seorang lelaki kat padang pasir, lapar, dahaga, dia angkat tangan doa pada Allah untuk dapat hajat dia lah. Kemudian kata Nabi SAW, wa mat'umu haram, wa mashrabu haram, wal malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab lidzalik. Makan haram, minum haram, pakaian haram, dan juga sentiasa dengan perkara yang haram, bagaimana Allah nak makbulkan doa dia. Ini benda yang kita paling takutlah. Dan kemudian yang ketiga, kalau saya boleh ringkaskan, iaitulah bila mana kita masih terbabit dengan perkara-perkara yang haram ini, kita bimbang kita tak boleh jawab SPM. Apa benda pula? SPM ni ialah CJ Padang Mahsyar. Kerana CJ Padang Mahsyar ni dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih, ada 5 soalan. Saya ringkaskan. 2 soalan saja berkaitan dengan harta. Jadi apa dia soalan dia? Daripada mana kamu debit duit? Maksudnya keluar duit lah. Ke mana kamu keluarkan itu? Dan daripada mana kamu dapat kredit duit? Kredit tadi daripada mana? Penipuan ke, tipu ke, zalim ke, meniaga tapi tipu. Kalau buat iklan marketing, testimoni menipu, kan? Dan sebagainya. Maka semua itu akan menjadikan pahala kita ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan kita terlibat dengan harta-harta yang haram. Dan yang paling penting, kita tak akan dapat menjawab 2 soalan ni bocor yang Allah sebut, iaitulah CJ pada mahsyar, berkenaan daripada mana datang harta dan ke mana kamu belanjakan harta. Ustaz, saya nak berbalik kepada hadis tadi, di mana keadaan di padang mahsyar nanti kita akan manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala akan seolah-olah macam berdagang lah, Ustaz, kan? Nak minta pahala, kemudian berkurang pahala. Mungkin Ustaz boleh jelaskan macam mana keadaan masa tu, Ustaz?
Baik. Bila kita sebut tentang keadaan itu, ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, walakin hasanat was sayyiat. Hadis yang sahih. Iaitulah rupanya memang betul akan seolah-olah macam kamu ada tuntutan tak contohnya. Ada tuntutan. Saya ada tuntutan, orang ni pernah zalim saya, pernah tipu, pernah fitnah, pernah maki saya dan sebagainya. Maka Allah suruh tuntut. Tuntut semua habis-habis pahala yang dia ada. Dan kemudian bayangkan tuan-tuan, yang paling teruk sekali tu, sampai kita ni seolah-olahnya, kalau katalah dalam akaun duit kita tu langsung tak ada, kena scammer lah, kena tipu kan. Tapi dekat akhirat nanti, dia tak ada nak minta tolong, nak jumpa AKPK, nak jumpa Jabatan Insolvensi, nak jumpa pengurus wang bertauliah, tak ada. Tak ada talian hayat. Tak ada talian hayat. Maka terus kita habis kat situ, muflis terus. Dan kemudian pada waktu tu dia ambil semua pahala-pahala kita, dibagikan kepada orang yang dizalimi tadi, dan kemudian yang paling malang sekali, kita pula ambil dosa dia. Kita pula, contohnya gini, kita habis dah duit kita, muflis, tiba-tiba kita tanggung pula hutang orang lain. Maka yang itulah menjadikan saat kehidupan itu, sebab tu kata Imam Ibn Hajar Asqalani dan ulama-ulama yang lain, ketika mana mensyarahkan hadis ni, menyatakan bahawa inilah antara benda yang manusia paling rugi sekali dekat akhirat. Dia bawa semua pahala-pahala itu, akhirnya dibagi kepada orang lain, disebabkan tidak minta maaf ataupun memulangkan hak yang dizalimi sewaktu mana dekat dunia. Tadi Ustaz ada sebut tentang taubat tadi Ustaz, masa dalam segmen yang pertama ni. Mungkin Ustaz nak sambung tentang cara-cara macam mana kita nak taubat tu. Baik, satu persoalan yang sangat baik bila kita dah takut. Allah sebut macam ni, Nabi sebut macam ni dan sebagainya. Maka kita kata antara perkara yang penting disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 3 cara. Ni dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua, kita menyesal sungguh-sungguh, takkan mengulangi. Dan yang ketiga, kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So, menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa tu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang. Kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang 1 sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan. Ataupun doa pada Allah tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa? Punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulangkan balik hak itu. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau dia melibatkan kita fitnah, tipu orang dan sebagainya, maka kita minta maaf. Kita minta maaf. Dan kita kena ada sifat yang profesional untuk minta maaf terhadap apa fitnah yang kita pernah buat. Tak kira lah tulis kat Facebook ke. Yang paling baik personal lah. Sebab kita sebut tu mungkin dah cyber ke apa, penipuan dan sebagainya. Maka minta. Kalau tak, maka pada waktu itu pahala solat, puasa, zakat kita habis. Yang kita duk maki orang, ambil duit orang tadi, tipu, zalim pun akan menghabiskan juga kita punya pahala. Itu yang paling kita bimbang. Okay, Ustaz. Bila Ustaz sebut tentang meminta maaf kepada orang lain, cukup tak kalau saya jumpa Ustaz? Contohnya saya pernah buat jahat kat Ustaz kan, fitnah ke apa ke, curi duit Ustaz ke, contoh. Lepas tu saya jumpa kat Ustaz, saya kata, Ustaz minta maaf atas salah silap, hujung rambut, hujung kaki. Cukup tak macam tu? Ataupun perlu sebut satu-satu apa kesalahan kita? Para ulama berbeza pandangan tentang isu kita memohon kemaafan ini. Pandangan yang pertama menyatakan bahawa cukup kita sebutkan umum. Kalau dia ni jenis kaki pukul ke apa ke, kalau kita sebut tu memang kita kena. Tak kena belasah, kena apa lah. Tapi kalau dia ni jenis yang hatinya lembut apa semua, kita tengok maksudnya boleh bawa bincang lah. Maka kita cerita, dulu saya pernah fitnah awak, dulu saya pernah tipu duit awak apa semua. Maka dengan ni saya pulangkan balik dan saya minta maaf. Jadi tengok pada keadaan orang. Kalau mencetuskan perbalahan yang lebih besar, maka pada waktu tu cukup untuk kita sebut umum. Tapi sebenarnya saya lebih cenderung kepada kita kena sebut spesifik. Kerana dosa apa yang kita buat berkait harta, berkait dengan fitnah dan sebagainya, kerana itu yang paling terbaik. Ini juga dibincangkan oleh para ulama Imam Nawawi dan sebagainya, yang mana kita minta maaf itu adalah satu kewajipan ketika mana kita nak menghapuskan dosa-dosa kita. Yang dia maaf ke tidak, yang tu soalan yang kedua. Yang kita nak ialah kita mohon kemaafan. Wallah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Mus atas perbincangan pada hari ini. Tapi kita belum habis lagi Ustaz. Okay. Kita akan kembali lagi selepas ini dalam bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Jangan ke mana-mana. Allahumma salli
محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak sambung lagi perbincangan kita selepas kita dah tarawih tadi. Kita nak sambung macam mana kita nak tingkatkan amalan kita, macam mana kita nak tinggalkan dosa-dosa kita berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita pergi ke segmen yang seterusnya, saya nak sarankan, saya nak galakkan kepada anda semua untuk teruskan untuk kongsi program ini kepada sahabat-sahabat anda, kepada kaum keluarga anda supaya kita semua boleh mendapat manfaat yang sama, insya-Allah. Dan Ustaz, kali ini kita nak pergi kepada soalan-soalan yang telah pun ditinggalkan oleh peserta-peserta kita di saya Telegram. Soalan yang pertama, jeng. Adakah memfitnah, percayakan fitnah dan menyebarkan fitnah juga termasuk dalam kategori hadis ni? Ustaz, yang kedua tu saya rasa menarik. Kalau memfitnah dengan menyebar fitnah tu rasanya memang confirm lah dia satu yang tak baik kan. Tapi percaya fitnah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh jelaskan. Baik, Allah sebut dalam surah Al-Hujurat bahawa setiap apa yang sampai pada kita ni ialah kita kena semak. Apa ni yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kamu berita-berita orang yang fasik ni, maka hendaklah kamu semak dan teliti. Maka pada waktu itu menunjukkan bahawa sebenarnya agama kita perlu semak dan teliti terhadap berita apa yang disebarkan. Dan dia tadi tu yang kita bimbang tu sebab takut pergi muflih dekat akhirat lah. Adapun percaya kepada fitnah, percaya tu tengok pada dia. Kalau percaya tu dalam keadaan dia jahil, kan maksudnya dia ni bukan jenis orang yang berita-berita sebar-sebar ni kan. Maka waktu itu dia pun betul ke ni? Macam ya je contohnya kan. Tanpa dia ada ilmu, tanpa dia maksudnya dalam keadaan jahil, dia tak ada apa nak semak, dia tak tahu dan sebagainya, maka yang itu mungkin ada kemaafan lah daripada sudut syarak. Sebab dia tak melibatkan benda lain. Maksud dia tak sebar, cuma dia percaya je. Yalah ni kot kan, contoh begitu. Tapi kalau dia ni ada kemampuan, tidak dalam keadaan jahil, dia boleh semak dekat internet ke, mungkin tanya orang ke, PM Facebook. Ustaz, ada orang kata ustaz ni ada minta duit. Dia ni betul ke ustaz minta duit? Saya tak ada, itu nombor lain tu. Rupa kena tipu, kena scammer, kena scam kan. Jadi kita kata dalam keadaan itu kita kena perlu semak kepercayaan ataupun kesahihan berita kerana dia boleh menyebabkan Allah sebut dalam surah Hujurat itu menyesal dekat akhirat nanti dan bimbang pula takut pahala kita hilang pula dekat akhirat nanti. Jadi kena tengok yang sebar, kena kita kata berhenti pada sebar. Adapun yang percaya tu dia kena ada ilmu, kena semak. Kalau tak kita bimbang takut jadi dalam ayat tu menyesal dan jadi pula orang muflih dekat akhirat. Jawab pada persoalan ni, adakah ianya dalam kategori yang sama? Kita kata dua kategori yang berbeza. Sebar lain, yang percaya tu kita kata tengok keadaannya. Allah. Baik. Dan kita nak pergi kepada soalan yang kedua yang telah ditinggalkan. Dari Izah Nasirah. Macam mana nak cuci harta yang haram? Macam mana kalau dia tak tahu jumlah harta haram dia? Ustaz, ni keliru juga ni kan? Silakan Ustaz. Okey, ada dua soalan itu, macam mana nak cuci dan kalau tak tahu. Kan? Baik, yang pertama sekali cuci ni dia bukan dekat laundry ke apalah. Adobe kan. Dia cuci ni ialah sebab tu Majlis Fatwa Kebangsaan 2003 dan disebut oleh ulama-ulama terdahulu seperti Imam Qurtubi, seperti mana juga ulama terkemudian Syekh Dr. Qaradawi, Syekh Atiyah Saqar dan sebagainya. Tengok pada harta tu. Dia ada dua jenis kategori. Pertama dipanggil sebagai memang asal dia tu memang haram dah, dipanggil lidzati. Contohnya apa? Contohnya kata judi, contohnya kita kata perolehan daripada jual beli arak dan sebagainya, memang dah asal-asal haram. Baik, yang itu kita kena lupuskan dengan cara yang pertama kata Majlis Fatwa Kebangsaan, pertama kita lupuskan dengan memberi kepada orang-orang yang sepatutnya seperti fakir miskin. Tapi jangan sebut kat dia, ni saya duit judi ni, ambil lah sikit.
Tak perlu sebut. Kerana yang haram tu, sebab tu kaedah fiqh menyebut kaedahnya ialah tabadul. Tabadul sabadul milk qa'iman maqal tabadul zat. Maksudnya pertukaran pemilikan itu sebenarnya dia bertukar daripada sudut harta itu sendiri haram ataupun tak. Contohnya ginilah, saya makan haram tapi bagi kepada Ustaz Jalal kita, okey lah, tak ada masalah. Kan? Okey, itu konsep dia. Itu kata majlis fatwa. Yang kedua, iaitulah kita infakkan kepada masalah umum. Buat jambatan ke, kalau tengok jambatan rumah kita tak apa cantik, ni saya kena beli simen ke apa, upah orang buat lah, contohnya kan. Tapi dia jangan ada unsur-unsur private, peribadi. Saya nak buat pagar rumah saya lah kot. Yang tu tak boleh sebab kita termasuk dalam mengambil harta yang haram. Dan kemudian yang ketiga, kalau yang ni pun kita tak mampu, maka majlis fatwa kata pergi bagi kepada Baitumal. Maka Baitumal ada tempat wang pengurusan wang yang tidak patuh syariah, maka yang tu boleh untuk kita letakkan di situ. Okey. Tapi yang dua ni dia ada isu sikit. Iaitulah harta dengan sebab faktor lain jadi haram. Contoh, saya ambil duit Ustaz Jalal RM100. Kalau saya minta ataupun hutang halal ke tak? Halal lah. Tapi saya ambil. Kan contohnya jatuh ke apa ke, saya buat tak tahu, saya ambil. Saya tahu yang tu Ustaz Jalal punya. Maka yang tu dipanggil haram dengan sebab kita tak bagi tahu ataupun kita ambil tanpa diketahui. Walaupun dia hutang kita. Walaupun dia hutang kita kan. Jadi pada waktu itu, sebenarnya cara nak lupuskan tu bukan pergi Baitumal, bukan pergi tempat-tempat itu. Kena pulang balik kepada Ustaz Jalal. Itu konsep dia. Okey. Kemudian, kalau tak tahu jumlah. Kalau tak tahu jumlah ni, kita kata kita anggarkan jumlah tu. Kan contohlah kata kita buat pelaburan, katalah kita tipu orang. So tak ramai, dalam 2,000 orang je. Okay. Jadi 2,000 orang tu biasanya amount tu biasanya lah kita ambil berapa. Dan nak cari orang ni kadang-kadang tu dah meninggal dunia. Dah meninggal tu satu hal, kemudian pula ahli waris pula tak jumpa. Macam mana nak buat? Kita cari dia dah meninggal dunia, lepas tu ahli waris pun tak jumpa, maka waktu tu kita kena bagi kepada Baitumal juga. So Baitumal akan menguruskan. Cuma kita kata asalnya kita kena pulang dan kita anggarkan jumlah tu berapa agaknya yang kita tipu, yang kita scan-scan tu, dan ataupun kita kata berapa jumlah pelaburan yang haram kita pernah buat, maka anggarkan. Ataupun sebenarnya kita boleh cek berapa profit keuntungan. Contoh ni, katalah KWSP. Orang kata ada pelaburan haram yang tak patuh syariah, ada pelaburan patuh syariah. KWSP keluarkan 69%. So kalau 69%, maksudnya katalah daripada 1,000 profit yang kita dapat, maka di situ 310 je kita boleh ambil RM. Dan 690 tu kita kena bersihkan macam kita sebutkan tadi. Jadi yang tu anggaran satu, yang kedua kita kena semak pelaburan itu dan bagaimana ketidakpatuhan syariah dia dan kita keluarkan dia punya jumlah itu. Wallahualam. Baik, dari segi jumlah dulu Ustaz, adakah contohlah saya kata 20 tahun dulu dengan sekarang ni dia dah ada inflasi. Patut tak kita tambah sekali dengan inflation rate dan sebagainya? Okey, ada hadis dalam riwayat Imam Tirmizi yang ni cerita nak buat exchange lah. Maksud pertukaran mata wang. Dan hadis tu dhaif sebenarnya, tapi kita boleh ada pesandaran lah daripada para ulama menyatakan bahawa iaitu la ba'sa bi si'ri yaumiha. Tak mengapa pada hari waktu yang kita sepakat tu. Contohnya 20 tahun lepas, katalah rate currency apa semua tu, tapi kita sepakat hari ni ialah kita ikut hari ni punya currency. Maka kita pulang ikut hari ni punya currency lah. Kan itu contohlah macam pergi Mekah ke pergi mana, pinjam ataupun pinjam kat situ, lepas tu buat lupa harta. Kan. Lepas tu baru teringat tengok kita punya bedah hadis ni kan. Rupanya hutang ni kena pulang kan. Katalah contoh dulu pinjam 20 rial. Sekarang berapa? So ikut harga sekarang, pulang baliklah kepada Ustaz Jalal. Kalau tak pernah ada perjanjian tu, kita kena ikut yang sekarang Secara umum kita ambil yang itulah sekarang. Baik. Panjang lebar ini agak berat Ustaz berkaitan dengan kewangan, tapi satu topik yang penting sebenarnya. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Panjang juga ni. Macam mana kita nak tebus balik kesalahan itu? Sebab ini dikira dosa dengan manusia kan. Jikalau kesalahan ini kita buat waktu lampau, sukar nak jumpa sebenarnya orang yang pernah kita buat salah. Bagaimana ya Ustaz? Contohlah dia pernah gaduh Ustaz kan. Dekat Facebook contoh kan. Lama dah. Dia tak kenal pun siapa. Tapi balah situ. Fitnah semua. Macam mana Ustaz? Tak jumpa dah orang tu. Okey, dua aspek lah kita tengok. Pertama, bab fitnah orang pun semua. Yang kedua, bab harta tadilah. Okey, kalau tengok berkait dengan bab fitnah orang dan sebagainya ni, kita pertama sekali, kita kena jumpa orang tu lah. Itu memang tak boleh tidak, memang kena jumpa lah. Yang kedua, tak maaf tu yang kedua. Itu yang kedua lah kan. Nak tak nak kena jumpa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jumpa ni tak semesti bersemuka. Mungkin PM dia punya private ke dan sebagainya, ataupun WhatsApp dia dan sebagainya lah. Okey. Kemudian juga berkait dengan dosa sesama manusia itu,
Sebab dia nak tak nak memang kena minta maaf. Sebab tu hak orang, maruah orang yang kita telah calarkan. Kan kita tuduh dan sebagainya. Maka kita tengok apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari, la yadkhuluna jannah qattat, namam. Ataupun dalam riwayat yang disebutkan tentang jangan tak masuk surga orang yang fitnah, orang yang menipu, yang mengada-adakan cerita dan sebagainya. Jadi berat tu dosa tu. Maka nak tak nak kena minta maaf, kena jumpa. Kalau tak ada, kita kena jumpa ahli waris. Jumpa ahli waris dia dan mohon kemaafan, dulu saya pernah maki kan, kutuk, fitnah apa semua. Jumpa ahli waris. Ahli waris kata boleh, tapi kena bayar RM 2,000. Kita jumpa kat mahkamah. Jumpa kat mahkamah. Kerana itu yang ahli waris minta untuk diselesaikan. Sebab saman malu, saman fitnah dan sebagainya. Maka kita berhadapan lah. Sebab tu penting kita tengok sebelum kita bertindak pada benda-benda yang boleh menjadikan kita hancur ataupun menjadikan kita muflih dekat dunia ataupun akhirat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sudut harta. Kan, sudut harta ni tak jumpa dah orang ni. Baik, sama ada kita berhutang dulu tak nak bayar, lepas tu baru sekarang ada kesedaran nak bayar kan. Ataupun yang kedua memang kita ambil hak orang, tipu dan sebagainya, maka kita kena jumpa, kita kena pulangkan. Ini jumlah sekian-sekian. Kalau tak ada, kepada ahli waris. Kalau tak ada juga, maka ada pendapat di kalangan para ulama antara Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan juga disandarkan kepada Imam Nawawi, boleh kita infakkan harta tu dengan atas nama yang kita tipu zalim tadi. Bukan kita infak tu sebab kita. Dia infak tu atas sebab apa? Supaya orang yang kita tak jumpa tadi tu, dia dapat pahala dekat akhirat nanti kerana daripada duit yang kita tolong infakkan dengan sebab kita hutang dia tak bayar dulu. Nanti Kan? dia nak claim tu, dah dapat kan? Itu dia punya konsep dia. Okey, menarik. Mungkin kita ada satu lagi soalan yang boleh kita kupaskan ataupun jawab sebelum yang terakhir. Boleh ke guna harta haram ketika darurat, Ustaz? Maksudnya ada kes itu kan kat Maidin contoh kan, mencuri sebab dah darurat ni, tak ada duit contoh kan. Macam mana Ustaz? Okey, kalau ikut pendapat daripada Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau berkenaan dengan I'lam Muwaqqi'in, menyatakan rupanya memang ada perbincangan fiqh zaman dulu yang menyatakan dalam keadaan darurat itu diharuskan. Dalam keadaan darurat itu diharuskan. Cuma kita kata Majlis Fatwa Kebangsaan bila mana bersidang pada 2011 bincang tentang isu pampasan daripada syarikat insurans. Katalah saya ambil insurans, tiba-tiba accident, dapat 1,000, isteri saya dapat. Maka waktu itu, kata majlis fatwa, sepatutnya 1 sen pun hak si isteri tak boleh dapat. Sebab dia pampasan insurans itu haram. Ni majlis fatwa 2019 lah. Kalau tuan-tuan 2011, kalau tuan-tuan kata, alah majlis fatwa apalah sangat. Hari ni orang majlis fatwa apa orang lawan? Kan? Tentang macam-macam isu kan, orang lawan majlis fatwa. Kita kata, buat fatwa itu adalah satu kaedah dan itu benda yang patut kita kena pegang lah. Kita kena pegang. Sebab yang buat tu pakar Malaysia ni sendiri. Dan kemudian, bila sebut tentang isu kita punya tadi tu, maka majlis fatwa mendetailkan, kalau contohnya tak ada duit langsung nak makan. Sebab masuk daripada pampasan 100,000 tu, katalah contohnya, kena ambil juga 5,000 ni untuk pengurusan anak dan isteri. Contohnya. Jadi pada waktu itu kita kata, waktu darurat diharuskan, tapi dengan kadar yang diizinkan syarak, memang darurat. Bukan kata contohnya, saya sebenarnya perlu 5,000 je, tapi saya ambillah 50,000 contoh. Yang tu tak boleh. Itu ikut majlis fatwa dan ikut apa yang kita sebutkan tadi. Wallah. Baik. Itu dia jawapan. Soalan dia tadi macam pendek je, tapi jawapannya tu banyak lebar. Mungkin ada satu lagi soalan yang boleh kita jawab. Sebab ada masa lagi. Bolehkah diterima sedekah dari individu ataupun syarikat berpendapatan dari sumber haram untuk jamuan buka puasa? Ustaz, macam mana? Mungkin daripada ni, genting. Kan, contohlah kan. Okey. Baik, satu persoalan yang sangat baik. Cuma ada hadis riwayat daripada Imam Muslim daripada Barirah radhiyallahu anhu, dan juga dia sebenarnya Barirah ni dia pembantu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia satu hari dia pergi, diminta dia untuk beli kambing. Cari kambing. Tiba-tiba tu dia pergi beli, dia pergi cari, tak tahu siapa punya tuan dia bawa balik. Jadi pada waktu tu Nabi SAW suruh baca bismillah, kemudian makan lah. Kan? Jadi seolah-olah macam, senangnya macam tu kan. Okey. Hadis ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan juga Ibn Abbas dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah, yang ketika mana Abdullah bin Umar ditanya. Dia tanya, dia ni lelaki, jiran dia ni buat riba apa semua kan. Mungkin buat pinjaman lah waktu tu. Kan, buat riba. Kemudian dia tanya, jiran aku ni, dia ni ajak makan dekat rumah dia. Tapi dia buat riba. Boleh tak aku datang? Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu menyatakan, dosa dia, adapun kamu pergi datang. Pergi datang maksudnya boleh untuk kamu manfaatkan. Tapi saya buat kesimpulan, walaupun ada hadis yang jelas dan juga apa pendapat daripada Abdullah bin Umar, kalau harta itu jelas 100% memang kita tahu sumber haram.
maka kita elakkan famanittaqa syubahat. Allah Nabi SAW sebut dalam riwayat Bukhari, kamu kena jaga-jaga hati-hati daripada perkara syubhat, kamu akan jaga agama kamu dan akan jaga maruah kamu. Itu lebih bagus. Tapi kalau kita tak jelas sumber dia, kan ni pun kita tak tahu, tapi orang dok bagi apa semua ni, kita ambil yang tu mungkin kena dengan hadis yang kita sebutkan tadi, sebab kita tak tahu sumber dia. Jadi kita menganggap bahawa itu adalah halal, satu untuk engkau, satu untuk akulah. Kan? Tapi yang tadi memang jelas-jelas haram tu, yang tu sepatut kita elakkan. Wallahu alam. Dan kita dah pun sampai di penghujung program. Tapi sebelum kita berhenti ni, kita nak dengar satu konklusi terakhir daripada Ustaz Mus sebagai pedoman kita semua. Baik, suka saya nak ingatkan kepada ayah-ayah, mungkin kepada pelajar-pelajar, kepada remaja-remaja, apa pun yang kita cari dalam kehidupan kita berkaitan dengan harta, maka kita cari tu mestilah daripada sumber yang halal. Jangan kita dah melabur juta-juta ke ribu-ribu dah untung banyak baru tanya halal ke tak halal. Kalau tanya tu lepas tu tanya halal tak halal tu satu isu. Yang kedua, ada tak pandangan yang kata boleh? Yang tu paling masalah sekali sebab kita dah terlibat. Maka saya sarankan apa pun yang kita nak invest, nak keluar duit, nak buat apa-apalah yang mungkin kita tak jelas, maka waktu tu tanyalah dulu sesiapa yang pakar paling-paling kurang sebelum kita terlibat dengan perkara itu, kerana kesannya amat besar sehingga kita boleh muflih dekat akhirat dan menjadikan semua habis pahala kita. Allah sebut dalam surah Furqan, فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, jadi seperti mana debu-debu berterbangan. Tak ikhlas pun ya juga. Adapun pada sumber-sumber harta yang haram pun, tapi kita sedekah dan wakaf dan sebagainya, tapi tak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling kita takut. Jangan jadikan Ramadan punca daripada ibadah kita yang membuatkan kita muflih dekat akhirat. Baik, itu dia satu konklusi yang sangat mantap dan padat. Berdasarkan perbincangan kita pada hari ini tentang Ramadan tapi masih harta haram. Itu sebenarnya satu perbincangan yang berat kerana ini melibatkan halal dan haram dan harta yang kita makan. Bukan sahaja untuk diri kita tapi juga untuk anak-anak dan isteri. Dan kita di sini saja dalam program ini. Kita bertemu lagi dalam program Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah di lain hari bersama saya Jalal Zaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina